Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR online kita. Okey, bagi kelas sebelum ni, okey, saya minta kamu buat soalan 1A, 1D dan 2A. Okey, hari ini kita akan tengok jawapan-jawapan bagi latihan tersebutlah. Okey. Okey, uji minda 5.1D. Soalan nombor 1, hitung nilai sin, cos dan tangen bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, dia ada soalan A ada satu segitiga. Okey, 15 cm, 36 cm dan 39 cm. Okey. Dia minta kita cari sin theta, cos theta dan tangen theta. Sudutnya di sini. Okey, sudutnya di sini. Okey. Daripada sudut ini dan segitiga ini, okay, tentukan dulu hipotenus. Hipotenus bertentangan dengan sudut tegak. Ini adalah hipotenus. H. Okey, H hipotenus. Okey. Dah dapat hipotenus, tengok sudut. Okey, kita tentukan sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey. Sudutnya di sini, sisi bertentangan di sini. Ini adalah opposite side ataupun sisi bertentangan. Okey, jadi yang ini adalah sisi bersebelahan adjacent side. Okey. Dia minta sin, cos dan tangen. Okey, yang pertama sin theta. Okey. Formula dia, okey, untuk nisbah trigonometri, okey. Kita ulang balik. Formulanya adalah SOH. Okey. Sin adalah opposite bahagikan dengan hipotenus. Cos adalah kah. Okey, adjacent side bahagi hipotenus. Sementara tangen adalah tua. Okey, tangen sama juga dengan opposite side. Bahagikan dengan adjacent side, sisi bersebelahan. Okey, jadi sin theta. Okey, opposite side bahagikan dengan hipotenus. Okey, jadi apa opposite side sini? Opposite side, sisi bertentangan nilainya adalah 15 cm bahagikan dengan H, hipotenus. Okey, hipotenus dalam gambar je A adalah 39. Okey, kita dapat sin theta 15/39. Kecilkan dia. Okey, guna sifar 3. 15 bahagi 3, 5. 39 bahagi 3 dapat 13. Okey, kita dapat sin theta adalah 5/13. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, cos. Okey, cos theta. Okey, cos formula dia adalah kah. Okey, kah maksudnya cosinus sama juga dengan adjacent sisi bersebelahan bahagikan dengan hipotenus. Okey, sisi bersebelahan adjacent side 36. Okey, dibahagikan dengan hipotenus 39. 36/39 kita kecilkan. 36 bahagi 3 dapat 12. 39 bahagi 3 dapat 13. Okey, itu yang paling kecil. Okey, jadi cos theta adalah 12/13. Okey, dah ada sin, dah ada cos. Okey. Sekarang nak cari tangen. Okey, tangen. Tan. Okey, nak cari tangen ni ada dua syaedah lah. Kita boleh gunakan nilai sin dan nilai cos ataupun kita guna balik gambar rajah kita guna formula TOA. TOA. Okey, tangen sama juga dengan opposite side, sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan adjacent side. Okey, tangen. Okey, sisi bertentangan. Opposite adalah 15. Okey, bahagi dengan A adjacent side 36.
36. 15 per 36. Okey. Kalau kita ringkaskan, kita dapat tangent theta sama juga dengan 15 bahagi 3 dapat 5. 36 bahagi 3 dapat 12. Jadi tangent theta adalah 5 per 12. Okey. Ini nak cari sin, cos dan tangent. Okey. Alang-alang tadi saya kata ada dua kaedah kan? Okey, ini kaedah yang kedua untuk cari tangent. Okey. Kaedah yang kedua untuk cari tangent, okey, kita boleh guna formula yang sebelum ni. Okey. Sin theta, tangent sama juga sin perkan dengan cos theta. Okey. Ini kaedah yang kedua lah. Okey, ada dua kaedah untuk cari tan. Okey, yang biasa kita gunakan kaedah yang pertama lah. Okey, kita biasa gunakan kaedah pertama. Okey, tapi saya tunjukkan juga kaedah yang kedua. Okey, tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos. Okey, sin kita dapat 5 per 13. 5 per 13 bahagi dengan cos. Cos adalah 12 per 13. Okey, kita susun balik. Kita dapat 5 per 13. Okey, bahagi 12 per 13. Okey, ni per kan? Per boleh tukar juga kepada bahagi. Okey, kalau bahagi, nak selesaikan dia, kita tukar jadi darab. Darab 13 per 12. Okey, hapuskan 13, potong atas dengan bawah. Kita dapat tangent theta adalah 5 per 12. Okey, ini kaedah yang kedua lah. Okey, ada dua kaedah. Boleh pakai mana-mana satu. Okey, dia tak nyatakan kan. Dia cuma minta tangent saja. Kaedah mana-mana dia tak beritahu. Jadi, gunalah kaedah apa-apa pun. Okey. Okey. Soalan D. Sama juga, dia minta cari sin, cos dan tangent. Okey. Pertama sekali, tentukan dulu mana hipotenus. Hipotenus adalah yang setentang. Ini adalah hipotenus. H. Okey. Dah dapat hipotenus daripada sudut. Okey, tentukan sisi bertentangan. Ini adalah opposite side. Okey. Dan yang sebelahnya ini adalah adjacent side. Okey. Sekarang sisi bersebelahan ini adjacent side kita tiada nilai. Okey. Kalau tiada nilai, kita kena cari dulu panjang nilai ini. Sisi bersebelahan ini. Okey, nak cari macam mana? Nak cari panjang untuk segitiga bersudut tegak, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey, gunakan teorem Pythagoras. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey. Puncakan dia, kita akan dapat jawapan. Okey, gunakan kalkulator. Okey, ambil kalkulator, kita ambil 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Kita dapat 576. Okey, punca kuasa 2 576. Kita dapat 24 C. Okey, jadi kita dapat adjacent side sekarang adalah 24 C. 4 cm. Okey, dah ada hipotenus, ada opposite side. Okey, dah ada juga adjacent side, sisi bersebelahan. Boleh cari sin, cos dan tangent. S sama dengan opposite per H. Sin. Okey, sin theta opposite. Opposite adalah 10 bahagi dengan hipotenus. Hipotenus 26. Ini soh. Kah tua. 10 per 26 kecilkan dapat 5 per 13. Itu sin. Okey, cos. Cos formula dia adalah kah. CAH. Okey, kah CAH. A adalah adjacent side. Adjacent side, sisi bersebelahan 24. Bahagi dengan hipotenus 26.
6. 24 per 26 kecilkan, kita dapat cos theta adalah 12 per 13. Okey, yang terakhir tangent. Tangent theta sama juga tua, opposite, bahagikan dengan adjacent, adjacent side. Sisi bertentangan 10 bahagikan dengan sisi bersebelahan 12. 10 per 12, 10 per 12 pula. 10 per 24. 10 per 24, kecilkan kita dapat 5 per 12. Okey. Ini sin, ini cos dan ini adalah tangent. Saya guna kaedah yang pertama lah. Okey, kaedah yang biasa kita gunakan, kaedah yang pertama ni lah. Okey. Itu soalan untuk nombor 1, A dan D. Okey, soalan nombor 2, hitung nilai X tanpa melukis segitiga bersudut tegak, tanpa lukis ataupun menggunakan teorem Pythagoras ataupun dengan menggunakan kalkulator. Tak payah guna apa-apa, dia kata. Buat kiraan saja. Jadi, dia minta kita cari nilai X. Apa nilai X? Nilai X adalah tangent. Tangent theta, okey, maklumat yang dia bagi adalah sin, okey, sin theta sama dengan 1/2 dan cosnya adalah punca kuasa 3 per 2. Kita guna formula tangent sama dengan sin theta per dengan cos. Okay, guna yang ini sahaja. Okey, sebab dia tak bagi kita lukis, tak bagi guna teorem Pythagoras, kalkulator pun dia tak bagi guna. Dia minta kita buat secara kiraan sahaja, secara manual sajalah yang saya panggil. Okey, sin theta. Sin theta adalah 1/2. Letak 1/2. Bahagi cos theta. Cos theta adalah punca kuasa 3/2. 1/2 bahagikan dengan punca kuasa 3/2. Macam mana nak selesaikan? Dia tak bagi guna kalkulator. Kita buat pembahagian biasa. Okey, 1/2 per ini kita tukar jadi bahagi punca kuasa 2, 3/2. 1/2 bahagi punca kuasa 2, 3/2. Kita tak boleh buat bahagi secara terus. Okey, jadi kita tukarkan kepada darab 1/2. Darabkan dengan, boleh bahagi tukar jadi darab. Nombor di belakangnya ni, okey, pecahan di belakangnya pun akan bertukar. Okey, 2 pergi ke atas per punca kuasa 2, 3 akan turun ke bawah. 1/2 darab dengan 2 per punca kuasa 2, 3. 2 di bawah, 2 di atas, kita boleh buat penghapusan. Okey, jadi yang tinggal, okey, tangent theta adalah 1 per punca kuasa 2, 3. Okey, ini untuk soalan nombor 2. Okey, ringkas sajalah. Okey, soalan nombor 2. Okey, hari ini kita akan tengok sikit lagi contoh, 2 lagi contoh. Okey, soalan untuk nisbah trigonometri. Okey, ajar di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQR diberi bahawa panjang PR adalah 20 cm dan sin QPR adalah 3/5. QPR daripada Q pergi P pergi R. Jadi sudutnya di sini. Sudutnya di sini dia kata sinnya adalah 3/5. Okey, jadi 3/5. Okey, ini adalah hipotenus. Macam mana saya tahu? Dia bertentangan dengan sudut tegak. Ni simbol ni. Okey, dia bertentangan. Ini adalah hipotenus. Okey, padam. Okey. Sin. Sin dia mesti SOH. SOH pula. SOH. Okey, sin adalah opposite bahagikan dengan hipotenus. SOH kah tua.
Okey, opposite-nya di sini. Bertentangannya di sini. Okey, itu bertentangan. Okey, nisbahnya ataupun nilainya adalah 3/5. Maksudnya QR ni 3, PR ini 5. Okey, ini adjacent side lah. Okey. Soalan dia, hitung panjang QR. QR dia ni. Dia kata hitung panjang dia ni. Dia bagi sin yang tadi 3/5. Dia minta kita cari QR. Okey. Sekarang, kita tahu sin QPR sama dengan 3/5. Okey, untuk sin, formula dia adalah SOH. Opposite bahagikan dengan hipotenus. Sin sama dengan opposite bahagi dengan hipotenus. Ulang-ulang saya sebut yang ni. SOH kah tuan, SOH kah tuan. Okey, supaya senang, supaya kamu ingatlah. Okey, ulang-ulang sebut supaya ingat. Okey. Opposite-nya adalah sisi QR. QR bahagikan dengan PR. PR ni adalah hipotenus. Ini adalah opposite. Okey. Sekarang kita masukkan nilai yang kita ada. Yang pertama, dia kata sin QPR adalah 3/5. Jadi, sin QPR adalah 3/5 sama dengan QR. QR ni kita tak tahu. Letak nilai QR sahaja, kita tak tahu lagi. Letak QR. Perkan dengan nilai PR adalah 20 cm. Okey, buat begitu dulu. Okey, dah buat begini, bolehlah kita cari panjang QR di sini. Okey, jadi panjang QR, nombor 20 di bawah, pindah sebelah. Jadi QR, saya tukar tempat lah. 3/5. Okey, darabkan dengan 20. Okey, guna kalkulator. Okey, atau buat penghapusan. 5/5, 1, 20/5, 4. Kita dapat QR adalah 12 cm. Okey, sekarang kita dah ada QR adalah 12 cm. Saya nak tukar warna pen biru. Okey, sekarang kita dapat daripada yang pertama, QR sudah ada, kita dapat jawapan 12 cm. Okey. Sekarang pergi soalan B. Okay, soalan B. Okay, dia tanya cos, mana mouse ni? Okey. Cos QPR. Cos QPR. Sudut yang sama aja. Dia tanya sudut yang sama lagi. Cos QPR. Kalau cos, kah? Okay, cos sama juga dengan adjacent side. Bahagikan dengan hipotenus. Kita ada hipotenus H, kita ada opposite O, adjacent side. Ini belum ada. Sisi bersebelahan. Okey. Macam mana nak cari panjang sisi? Nak cari panjang sisi, tak boleh guna nisbah trigonometri. Kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey, gunakan teorem Pythagoras. 20 kuasa 2 hipotenus tolak dengan panjang sisi yang satu lagi 12 cm. Okey. Okey. 20 kuasa 2 adalah 400. Jadi 400 tolak 144. Teruslah kita pakai kalkulator lah. Kita dapat 256. Okey. 256. Betul ke? Cuba balik. 400 tolak 144. 6, 25. Okey. Okey, 256. Okey. Okey, punca kuasa 2, 256. Kita dapat berapa? 256. 16 cm. Okey, jadi kita ada nilai adjacent side sekarang ataupun A-nya adalah 16
cm. Daripada kiraan kita dapat 16 cm. Okey. Okey, selepas dapat 16 cm, apa nak buat seterusnya? Barulah kita cari cos. Okey, barulah kita cari cos bagi sudut QP. Apa dia cos? Cos formulanya adalah kah. Adjacent bahagikan dengan hypotenuse. Adjacent 16 bahagi dengan hypotenuse. Hypotenusenya berapa? 20. Kecilkan. Okay, guna sifit 4. 16 bagi 4. 4. 20 bagi 4. 5. Okay. Cos sudut QPR adalah 4/5. Okay. Soalan dia tak jauh berbeza lah. Okay. Satu soalan dengan satu soalan tak jauh berbeza. Cuma gunakan teorem Pythagoras. Okay. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ataupun dan gunakan juga nisbah trigonometri. So, kah 2. Itu sahaja untuk topik ini. Balik-balik gunakan benda yang sama sahaja. Macam-macam mana bentuk soalan pun gunakan benda yang sama. Okey. Gunakan benda yang sama. Yang pertama, teorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Dan digabungkan dengan teorem Pythagoras, nisbah trigonometri. So, kah 2. Okey. Ini saja untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan sudut segitiga bersudut tegak. Okey, contoh 9. Contoh yang terakhir kita tengok hari ini. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. Kita ada 12, kita ada 13. Kalau ingat, kita dah boleh cari dah sini ni. Okey, kita dah tahu di sini nilainya 5 lah. Macam mana ingat 5? Ingat tingkat bagi tingkat bagi teorem Pythagoras. Okey, diberi bahawa PQR dan STQ adalah garis lurus. Ini garis lurus. Ini garis lurus. Hitung nilai cos X. Ini X. Okey, ini 90 darjah. Ini 90 darjah. Okey, jadi bertentangan. Ini adalah hipotenuse. QR adalah adjacent side. Okey, dan SQ adalah opposite side. Okey. Sekarang nak cari cos X. Okey, cos adalah kah. Okey, kah maksudnya cosinus. Okey, cosinus. Okey, sama juga dengan adjacent side A belum ada nilai dibahagikan dengan hipotenus 26 cm. Okey, jadi QR di sini sisi bersebelahan tak ada nilai. Jadi kita kena cari nilai dia dulu. Macam mana nak cari nilai? Gunakan segitiga yang sebelah ni yang dia bagi. 13, 12. Okey. Segitiga PTQ. Okey. Nak cari TQ yang saya dapat 5 tadi, saya gunakan teorem Pythagoras. Okey. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey. Gunakan kalkulator, saya dapat punca 25. Saya dapat di sini TQ adalah 5 cm. TQ 5 cm. Okey. Kemudian daripada TQ 5 cm, okey. Sisi TQ ataupun panjang TQ adalah sama dengan panjang FT. Jadi kalau ini 5, yang ini pun 5. Okey, jadi dah ada panjang opposite side. Okey, opposite 5 tambah 5 sama dengan 10. Okey, jadi panjang ST tak keluar lagi. Mana mouse ni? Okey, panjang SQ ataupun QS. Okey,
adalah 5 tambah 5, iaitu 10 cm. Okey, dah ada panjang SA 26 cm, H-nya hipotenus. Dah ada panjang opposite-nya 10. Nak cari panjang adjacent side, QR, nak cari panjang, guna teorem Pythagoras lagi sekali. Jadi QR lagi sekali guna teorem Pythagoras. Okey, 26 kuasa 2. Okey, 26. Tolak tekan dengan 10 kuasa 2. Kuasa 2. Okey, ini gunakan kalkulator. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey, gunakan, kita dapat jawapan dia. 576. Punca kuasa 2, 576. Kita dapat 24 cm. Ini adalah panjang QR. Panjang QR di sini 24 cm. Okey, dah ada panjang QR 24 cm, bolehlah buat langkah seterusnya yang terakhir, cos X. Okey, cos adalah adjacent bahagi dengan hipotenus. Adjacent side-nya 24. Bahagikan dengan hipotenusnya 26 cm. 24 per 26 cm. Kecilkan, kita akan dapat 12 per 13. Okey. Itu nilai bagi cos X untuk contoh 9. Okey. Untuk hari ini, itu sahaja contoh 8, contoh 9 dan pembincangan kita punya latihan kelas sebelumnya. Okey. Itu sahaja. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM saya di Telegram ataupun di WhatsApp macam biasa. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi kelas yang seterusnya.